Shalom dan selamat pagi jemaat yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada pada pagi ini. Topik pada pagi ini yang akan direnungkan oleh kita yaitu apa kata firman Tuhan tentang perjudian. Ya, apa kata firman Tuhan tentang perjudian? Saudara-saudari sekalian, mengapakah seseorang itu berjudi? Ya, mengapakah seseorang itu berjudi? Di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan berwaspadalah, janganlah tamak. Hidup seseorang tidak terdiri daripada kekayaannya, walaupun hartanya banyak sekali. Dalam Lukas bab 12 ayat 15. Jika kita melihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ianya diterjemahkan sebagai greedy, greedy ataupun tamak. Jadi, yang pertama, mengapakah seseorang itu berjudi? Yang pertama, perjudian ataupun gambling dalam bahasa Inggrisnya lahir dari hati yang tamak, yaitu sentiasa inginkan sesuatu dengan lebih banyak. Kerana seseorang itu tidak berpuas hati dengan apa yang dia miliki. Dalam Amsal bab 1 ayat 4 berkata, orang malas yang banyak keinginan tidak akan mencapainya. Orang rajin akan mendapat apa sahaja yang diinginkan mereka. Amsal 21 ayat 25 sehingga ayat 26 berkata, orang malas tidak mahu bekerja. Dia dibunuh oleh keinginannya. Dia hanya memikirkan keinginannya. Sebaliknya, orang yang taat kepada Allah dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Yang kedua, mengapakah seseorang itu berjudi? Perjudian adalah tindakan seseorang yang malas. Kerana dia ingin mendapat kekayaan atau wang dengan cara yang cepat dan mudah. Dia tidak perlu bekerja keras, bersusah payah untuk mendapatkan dan kemudian memiliki wang yang banyak. Inilah pemikiran malas yang akhirnya membuatkan seseorang itu terlibat dengan perjudian. Seseorang yang berjudi akan memikirkan betapa besarnya jumlah yang dia akan menangi. Dia ingin jumlah yang tinggi dan dia akan tidak puas hati dengan jumlah ratusan ringgit sahaja. Saudara-saudari sekalian, apakah terdapat contoh di dalam Alkitab yang berkaitan dengan perjudian? Ya, adakah contoh di dalam Alkitab yang berkaitan dengan perjudian? Dalam Injil Matius bab 27 ayat 35. Matius 27 ayat 35. Kemudian askar-askar menyalibkan dia dan membahagikan pakaiannya antara mereka dengan membuang undi. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, askar-askar yang menyalibkan Yesus itu gambler ataupun berjudi untuk menentukan siapakah yang akan mengambil pakaian Yesus. Mengapakah kita patut menjauhi diri daripada perjudian? Ya, mengapakah kita patut menjauhkan diri daripada perjudian? Dalam Amsal bab 1 ayat 19 berkata, orang yang mencari nafkah dengan keganasan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir ingin cepat kaya. Dia tidak sedar bahawa kemiskinan segera menimpa dia. Saudara-saudari sekalian, pernahkah anda mendengar kerana berjudi ada orang yang membunuh diri? Mengapa? Kerana tidak mampu membayar hutang. Jadi akhirnya bunuh diri agar tidak dikejar-kejar oleh penagih hutang sepanjang hidupnya. Pernahkah anda mendengar seseorang meninggal dunia di ladang kelapa sawit tempat orang berjudi, sabung ayam, dan dia pertama kali ikut berjudi. Dia bertaruh ayam sabung dengan jumlah yang sangat mahal, dan pendek cerita, dia terkena taji ayam yang dia pertaruhkan. Akhirnya dia meninggal dunia kerana taji ayam itu tersusuk ke bahagian pahanya. Keluar banyak darah dan dia akhirnya meninggal dunia. Mahu menyalahkan siapa, saudara-saudari sekalian? Adakah kita mau menyalahkan ayam? Ataupun kita menyalahkan kawan-kawan yang membawa kita berjudi? Pernahkah anda mendengar kerana berjudi ada orang yang jatuh miskin, mula-mula kaya raya kerana mendapat kekayaan melalui perjudian, namun pada akhirnya jatuh miskin kerana muflis ataupun bankrupt, jatuh miskin, beban hutang dan kalah dalam perjudian yang mempertaruhkan jumlah wang yang banyak.
menjual rumah, kereta, emas, bahkan bini anak sanggup dijual kerana melangsaikan hutang perjudian. Saudara-saudari sekalian, banyak lagi kes di luar sana yang terjadi akibat daripada perjudian. Perjudian adalah hasil daripada keinginan dan harapan untuk menjadi cepat kaya. Tetapi Alkitab memberi amaran kepada kita, khususnya orang Kristian, agar menjauhkan diri daripada perjudian kerana akhirnya akan mengakibatkan kerugian dan kemiskinan. 1 Tesalonika 4 ayat 11 hingga ayat 12 mengingatkan kepada kita, berusahalah hidup dengan tenang, janganlah campuri hak orang lain dan carilah nafkah sendiri. Sebagaimana kami katakan kepada kamu dahulu. Dengan cara ini kamu akan dihormati oleh mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Kamu pun tidak perlu bergantung kepada sesiapa pun bagi keperluan kamu. Tuhan memandang berat akan pekerjaan anda bagi menampung kehidupan sehari-hari anda, dan Tuhan memberi amaran agar anda tidak menginginkan kekayaan dengan cara yang mudah. Sebaliknya, dengan usaha dan mencari nafkah sendiri, tanpa bergantung kepada perjudian atau sumber lain yang mendatangkan kerugian pada akhirnya. Efesus bab 5 ayat 5 berkata, kamu tentu tahu bahawa orang yang tamak, kerana ketamakan seperti penyembahan berhala, kerana ketamakan seperti penyembahan berhala, tidak akan menikmati pemerintahan Kristus dan Allah. Saudara-saudari sekalian, Tuhan tahu apa keperluan anda, seperti mana yang dinyanyikan kita sebentar tadi. Kita tidak dapat menyembah dua Tuhan. Kita memilih Tuhan atau memilih kekayaan adalah satu cabaran bagi orang Kristian masa kini. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal Allah dan bersatu dengan Kristus Yesus dan memiliki Roh Kudus dalam diri kita, marilah kita tetap bersandar teguh pada berkat dan karunia Allah yang melampaui apa yang kita fikirkan dan minta. Tuhan memenuhi keperluan anda. Tuhan menyediakan. Tuhan Gembala yang baik akan mencukupkan bagi anda dan keluarga anda. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, pada pagi ini kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami memulakan minggu yang baru ini dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Dan kami ingin menyerahkan hari ini dan minggu ini ke atas tangan Tuhan. Semoga Tuhan memimpin pekerjaan kami, pelayanan kami, persekolahan anak-anak kami, dan kemanapun kami pergi. Biarlah kami sentiasa mengingat akan firman Tuhan ini, iaitu menjauhi perjudian, dan percaya bahawa Tuhan akan mencukupkan segala yang kami perlukan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan renungan-Mu melalui firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.